الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. مستقيما وهداية الناس لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا لمن نعرف بأوامرك ونعرف ونعم الملائكة المقربين أخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا أبواب رحمتك وعلينا أسرار رحمتك يا رب. اشرح لنا صدرنا ويسرنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولي. قال الشيخ الإسلام تعالى نفعنا بما في الدارين. Maka jika syak pada barang yang disurat atasnya Quran, adakah dikosadnya dengan dia tak kala menyurat akan tabarruk atau qasad dirasah? Halal baginya menyentuh dia dan menanggung dia kerana ditilik pada asalnya, iaitu ketiadaan haram dan ketiadaan wujud mani'. Bersalahan jika tiada dikosadkan dia akan suatu, yakni dirasah atau azimat, maka ditilik pada qarinah. Dan yuhtamal pada masalah ini diamalkan ihtiyat pula, iaitu haram menyentuh atau menanggung dia. Maka jika syak oleh seorang pada barang yang disurat atasnya Quran, pada barang yang ditulis atasnya, atas barang tu umpama kertas ataunya papan, adakah dikosadnya kosad seorang itu dengan dia, dengan barang yang disurat, dengan barang tu tak kala disurat, tak kala disuratnya ni ketika dia menyurat, ketika dia menulis. Qasad tu tabarruk, qasad tabarruk sama juga qasad jadi azimat atau qasad dirasah. Kalau qasad tabarruk, qasad azimat, maka itu boleh menanggung dan menyentuh. Kalau qasad dirasah, maka haram menanggung, haram menyentuh, sebab pada maknanya mishaf. Maka tapi rupa di sininya dia syak berpapah. Adakah dia ni pada masa dia tulis, awal-awal dia tulis, permulaan dia tulisnya, pada permulaan dia tulis tu dia qasad nak tabarruk ke qasad nak dirasah. Itu 50-50. Jadi maknanya tak nyata sebelah balik qasad tabarruk, tidak nyata sebelah balik qasad dirasah. Maka hukum menanggungkan dan menyentuhkan yang disyaki tadi tu macam mana? Hukum dianya halal, yakni harus baginya, bagi seorang menyentuh dia barang yang disurat tadi, yang syak tadi, dan menanggungkan dia boleh. Kenapa boleh itu halal menanggung? Kerana ditilik pada asalnya. Kerana tilik kepada asal, apa dia asal? Iaitu asal tu ketiadaan haram. Asal
tiada haram menanggung. Asal kertas kita tidak haram menanggung. Asal papan tidak haram menanggung. Asal papan betul-betul papan itulah. Asal kertas betul-betul kertas tu tidak haram menanggung. Apa tu? Jadi maknanya tilik kepada asal. Dengan sebab asal itulah yang yakin. Dengan sebab yang asal itulah yang yakin. Asalnya kertas tu, kita beli kat kedai kertas tu, asalnya kertas itu halal, boleh nak menanggung, nak menyentuh. Maka yang di surat tu kita tak yakin kata jadi mishaf ke tidak. Jadi mishaf ke tidak tu syak. Maka sebab itulah ambil hukum asalnya ialah tiada haram. Dan ketiadaan wujud mani. Dan tidak ada perkara yang menegahkan daripada menanggung dan menyentuh. Dan ketiadaan wujud mani. Perkara yang menegah. Tidak ada perkara yang menegah. Nak menegah tu kita qasak dirasah. Maka qasak dirasah tu disyaki syak seperti tak ada. Sebab perkara yang disyak tu dicampurkan, dibuangkan. Maka dengan sebab tu apabila dia syak pada permulaan dia tulis tu, tulis nak belajar ke, tulis nak jadi azimat, nak tabarruk ke, dia tak pasti. Kalau begitu hukumnya untuk benda tu boleh nak menyentuh, boleh nak menanggung. Tu masalah kita selesai di situ. Maka ini bersalahan, ini kembali kepada asal masalah. Kembali kepada asal masalah, katanya kalau qasad dirasah, maka jadi hukum mishaf, haram menyentuh, haram menanggung. Kalau qasad tabarruk atau qasad azimat, qasad pelaris, maka itu boleh nak menanggung, boleh nak menyentuh. Jadi masalah yang semalam tu dah ditentukan. Qasad dan dia tujuan dia tulis tu dah nyata. Tujuan dia tulis tu untuk nak belajar, untuk nak guna dalam masa belajar, untuk nak buat belajar, artinya untuk nak jadi azimat dan tabarruk, dah jelas. Tapi di sini pulanya dia katanya bersalahan jika tiada muqasadkan dia suatu. Bersalahan jika tiada muqasadkan dia kan Quran. Tak, bukan. Jika tiada muqasadkan dia kan barang yang ditulis. Tidak qasad suatu. Apa makna? Yani dirasah atau azimat. Ketika dia ambil kertas, keping kertas, dia tulis ayat Quran. Lepas tu dia tulis tu tidak ada mana-mana tujuan. Tujuan nak buat belajar pun tidak. Tujuan nak buat azimat, nak buat tabarruk pun tidak juga. Jadi semata-mata tulis begitulah. Jadi dengan sebab tidak ada qasad dia, kita dulunya semalamnya kita tilik kepada qasad, nak hukum kata mishaf ke tidak. Kalau qasad dirasah hukumnya mishaf, qasad lain lain pada dirasah tu, tabarruk azimat tu, maka tak jadi mishaf. Maka yang ni tidak ada qasad dirasah pun tidak, qasad azimah pun tidak. Maka macam mana? Kita nak pegang di mana untuk nak menghukum halal haram, menyentuh dan menanggung. Maka jawab dianya, maka ditilik pada qarinah. Ditilik pada qarinah, ditilik kepada dalil. Tengoklah, dia walaupun dia tulis, ketika dia tulis ni tidak ada qasad yang menentu sebelah balik, dirasah pun tidak ada qasad yang menentu sebelah balik, azimah pun tidak. Maka apabila begitu, tak tahu qasad mana-mana, tak tahu katanya dia ni qasad dirasah ke tidak, maka tak boleh kita nak hukum kata haram menanggung dan menyentuh.
tak tahu juga kata dia qasad azimat ke tidak, maka tak boleh hukum juga katanya halal menyentuh dan menanggung. Jadi nak buat keputusan tak boleh. Nak buat keputusan tak boleh dengan sebab tak ada qasad. Sebab kita dulu tu nak boleh buat putusan kata haram menanggung kalau qasad dirasah. Boleh nak menanggung, harus menanggung kalau qasad azimat. Sini tidak ada qasad yang kita nak letak tu, nak letak hukum tu tidak ada. Maka cara dia ni, dia katanya ditilik kepada qarinah. Ditilik kepada qarinah, maknanya dalil-dalil bukti-bukti lah. Tengok dia ni orang belajar ke tidak. Apa tu tengok cara dia tulis pula. Tengok cara dia tulis pula. Tengok tak, sebab kita nak ambil di qasad tak boleh, tengok benda lain. Contohnya yang semalam tu katanya kalau nak tulis azimat tidak letak titik. Misalnya. Tidak letak titik. Apa tu dia tulis pada masa sunyi, tidak ada orang. Lebih kurangnya begitulah. Lepas tu tengok dia ni orang jenis belajar ke, orang belajar Quran ke tidak. Tengok qarinah begitulah. Maka contohnya kalau kita tengok tulisan begini tu, contohnya kita tengok, tak, tulisan ni ayat Quran ni tetapi tidak ada titik. Kalau begitu ni azimat ni. Begitu. Atau tengoknya tulis ada cukup titik baris penuh. Lepas tu ada tulis nombor ayat pula. Ada tulis nombor ayat pula. Kalau begitu dia tulis untuk nak belajar Quran ni. Kalau begitu dia tulis nak belajar Quran, tulisan begini untuk nak belajar Quran. Kalau cara tulis begini, kalau cara tulis begini untuk azimat, maka kita buat keputusan dengan tengok di qarinah tu. Untuk nak tahu kata dirasah ke azimat. Maka di situlah boleh kita buat keputusan hukum katanya haram menyentuh ke tidak. Tengok qarinah. Kalau bentuk begini, kalau atas kain tulis ayat begini, biasanya azimat. Kalau orang tulis ayat ni begini atas kain, tengok qarinah dia. Macam-macam qarinah lah. Jadi kita nak hukum kata halal menyentuh ke haram menyentuh, tengok tilik kepada qarinah. Tapi dia katanya dan yuhtamal, ihtimal, boleh jadi. Itu bahasa Arabnya. Dan boleh jadi pada masalah ini, pada masalah tiada qasad. Mana-mana ni. Dan yuhtamal pada masalah ini, masalah tiada muqasadkan dia suatu ni. Diamalkan ihtiyat. Kita beramal dengan hukum ihtiyat. Pula. Ihtiyat tu ambil beringat. Ambil yang paling puas. Yang terlebih lepas kita daripada kesalahan. Pula. Iaitu haram. Nak bagi ihtiyatnya kita hukum haram. Sebab kalau hukum kata boleh, barangkali kena qasad dirasah. Jadi haram pula. Maka ambil ihtiyatnya, kita beramal dengan hukum ihtiyatnya ialah hukumnya haram. Di sini. Haram menyentuh atau menanggungkan dia. Itu lebih memuaskan. Lebih selamat kita daripada dosa. Itulah hukum sekiranya kalau tidak ada mana-mana qasad. Jadi 3 masalah yang disebut di sini. Satunya yang semalam tu nyata qasatan dia. Nyata qasatan dia. Jelas dirasah atau azimat. Yang kedua, apa tu yang tadi awal-awal kita baca tadi, ialah tidak nyata qasad tu ada tapi tak nyata katanya dirasah atau tabarruk, azimat. Hukumnya syak tadi. Maka yang tiganya tidak ada qasad.
Dan harus serta makruh. Dan harus maknanya tidak haram lah, tidak berdosa lah. Dan harus tapi walaupun harus tak berdosa tapi makruh. Dan harus serta makruh menanggung mishaf. Menanggung mishaf serta mata benda. Serta mata benda. Maknanya menanggungkan mishaf bersama benda lain. Kita menanggung akan mishaf Quran bersama dengan benda-benda yang lain daripada mishaf. Seperti baju ke, makanan ke, katalah. Dan jikalau satu mata benda lagi kecil. Kitab, tulisan kitab betul. Mata binu tu kot. Mata binu. Bukan. Tulisan tak betul. Tulisan tak betul. Dua-dua tempat tu tulisan tak betul. Naknya mata benda. Sekali lagi. Dan harus serta makruh menanggung mishaf serta mata benda. Kita betulkan tulisan dia. Serta mata benda. Dan jikalau satu mata benda lagi kecil dengan syarat jikalau patut jadi ikutan serta jangan bersentuh dengan mishaf atas yang diiktimad oleh Khatib Syarbini. Khilaf bagi Syekh Ibn Hajar. Katanya, maka jika bersentuh mishaf dan mata benda, maka padanya tafsil menanggung akan dia serta mata benda. Dia katanya harus serta makruh menanggungkan mishaf. Menanggung mishaf. Menanggung mishaf bukan mishaf saja-sajalah. Kalau menanggungkan mishaf saja-saja, pada maknanya kita menanggung mishaf. Tapi menanggung mishaf yang kata harus ni beserta mata benda, benda yang lain daripada mishaf. Dan ni ghayah pada harus. Kata harus tu jikalau satu mata benda, satu benda saja. Satu benda saja. Yang berserta dengan mishaf tu satu benda saja. Lagi kecil, benda tu kecil saja. Kalau kecil tu maknanya kalau banding dengan mishaf, besar mishaf lagi lah. Benda yang berserta dengan mishaf tu lebih kecil daripada mishaf. Begitu. Tapi kecil tu jangan terlalu kecil. Jangan terlalu kecil. Dengan syarat, kalau yang kecil ni, masalah kecil ni, dengan syarat, masalah yang kecil ni dengan disyarat, kalau benda yang lain bersama Quran tu benda yang kecil, dengan syarat jikalau patut, syarat jikalau ini bahawa patut
jadi patut jadi ia yang kecil. Benda yang kecil yang berserta dengan Quran. Jadi apa? Jadi ikutan. Jadi ikutan. Bahasa Arab kata matbu'. Ikutan artinya tumpan. Ikutan artinya tumpan. Dengan syarat jikalau patut jadi ia benda yang kecil tu jadi ikutan. Jadi ikutan bagi mishaf. Mana mishaf tu mengikut dia. Tumpan dia. Jadi contohnya dia masalahnya lagi akan datang. Dia dua benda. Dia dua benda. Contohnya dua bendanya begini. Ini satu benda, ini satu benda. Lepas tu kita nak bagi nampak katanya jadi ikutan. Kita katanya kita bawa ini mishaf masalah. Ini mishaf. Habis tu ini pen. Maka kita bawa sekalinya begini. Tapi ini bersentuhlah kita kulit kita dengan itu ni. Kita isi dalam beg ke masalah. Apa tu kalau kita bawanya begini, kalau orang tanya kita pegang apa? Kita bawa, kita menanggungkan apa? Kalau kita katanya kita kosatnya menanggung mishaf, maka hukumnya mishaf. Kalau tanya, kau bawa apa? Apa kau ada bawa? Contohnya kita dalam poketnya begini. Kita letak dalam poketnya begini. Ni satu mishaf, ini satu pen. Maka kita katanya kita menanggung apa? Kita menanggungkan pen ini. Maka mishaf dia ikut. Tumpan. Begitu. Jadi contohnya dalam beg kita masalah beg yang beg lah ada baju, ada mishaf, kita isikan di dalam beg. Maka kalau kita kosat menanggungkan baju, menanggungkan beg itu, maka mishaf duduk dalam tunya, maka mishaf tu mengikutkan baju. Jadi baju tu ikutan, jadi tumpan. Jadi maknanya asalnya kita nak bawa baju saja. Tapi Quran mishaf tu tumpanan bagi baju. Ikut pada menanggung. Begitu. Yang masalah katanya boleh menyentuh dan mengandung tu jika kalau kita kuasa membawa menanggung akan benda lain daripada mishaf. Tapi benda lain tu yang terlebih kecil sangat tak patut jadi ikutan maka tak boleh juga. Seperti dalam beg kitanya kita isi mishaf ini sebuah. Lepas tu jarum satu. Satu putung jarum. Satu jarum. Maka kalau orang tanya apa dalam beg? Jarum. Lepas tu nampak tebal-tebal. Itu mishaf. Tak, maka rupa di situnya jarum tu tak patut nak jadi ikutan. Katanya bawa jarum tapi mishaf tu tupan jarum dibawa. Kalau jarum tak payah isi dalam beg. Cocok kat mana-mana pun dah hasil. Jadi maknanya kalau benda tu terlalu kecil, benda lain pada mishaf tu terlalu kecil, seperti jarum masalah, maka dia tu kita nak katanya bawa jarum tapi mishaf tumpan bagi jarum. Pada urus orang tak percaya kata begitu. Sebab apa? Sebab yang tumpanan yang ikutan tu terlalu kecil.
Kalau kita katanya bawa mishaf jarum tutupan, rasanya makul juga. Rasa boleh terima juganya, rasa boleh terima juganya. Kalau kita katanya kalau kita katanya dalam mishaf besarnya begini, apa tu apa dia? Benda lainnya lebih kurangnya begini. Kalau kita banding mishaf lebih besar daripada benda ni. Tapi benda ni itu kalau banding itu tak bertingkah jauh sangat. Walaupun benda ni terlebih kecil daripada mishaf sekalipun. Tapi tidaklah terlalu kecil. Kalau kita katanya qasad bawa benda ini, qasad menanggungkan benda ini, Quran atas jalan tumpang, maka boleh. Tapi kalau benda ni besar ni, lepas tu mishaf besar ini, tapi benda lain tu jarum masalah. Jarum masalah, lepas tu beg yang sakut kat belakang tu, kalau orang tanya bawa apa kat belakang, jarum. Lepas tu nampak besar tebal tu, itu mishaf. Maka rasa boleh jadi kalau mishaf yang besar begitu mengikut tupankan jarum pada menanggung? Tak boleh jadi. Tu makna katanya kalau kecil tu jangan kecil sangatlah. Sekiranya jikalau patut layak dengan syarat patut layak untuk nak jadi ikutan bagi mishaf. Dah. Untuk nak jadikan benda yang kecil tadi tu ikutan bagi mishaf. Kalau kita katanya apa yang kau bawa dalam beg? Baju. Tu nampak persegi tebal-tebal tu apa dia? Mishaf Quran. Maka jadi kita qasad bawa baju. Tapi mishaf tu tupanan. Jadi maknanya kita pada maknanya dia boleh tu dengan sebab kita tidak qasad, tidak pada maknanya kita tak ada tuju kepada mishaf untuk nak menanggung. Kita nak menanggungkan baju. Tapi mishaf tu tupanan dia. Macam macam kita bawa satu buku. Kita bawa satu buku masalah. Kita kalaunya begini. Kita letaknya begini. Nak bagi nampak katanya tupanan. Kita letaknya begini. Satu kertas. Nak banding. Lepas tu kita letak pennya begini. Letak pennya begini. Kita sangkutkan pennya begini. Kita bawa pegang. Kalau orang tanya, apa kat tangan engkau? Kita jawab katanya, kertas. Lepas tu, pen ada. Biasalah. Ada kertas, kena ada pen untuk menulis. Maka yang kita bawanya ialah apanya? Kertas. Maka pen tu ialah tupanan yang menupankan kertas. Artinya ikut. Terikut. Jadi pen tu mengikut akan kertas. Kertas tu ialah yang menupan. Begitu. Itu jadi ikutan. Tu syarat nak jadi harus. Kalau kecil tu syarat jangan terlalu kecil. Sekiranya tak layak nak jadi ikutan bagi mishaf pada tanggungan. Dan jangan bersentuh dengan mishaf. Dan jangan bersentuh. Mata benda itu jangan bersentuh dengan mishaf. Mana jangan rapat lah. Jangan bersentuh. Kalau kita kata yang ni apa dia? Mishaf. Lepas tu yang ni pulaknya benda, mata benda. Maka kalau begini bersentuh. Dia duduk dekat sangat bersentuh. Ni bersentuh rapatnya begini. Rapatnya begini, ini bersentuh lah dua benda ni. Ni mishaf, ini botol, maka dua ni bersentuh. Dia katanya jangan bersentuh. Tapi syarat jangan bersentuh tu atas yang diiktimad oleh Khatib Syarbini. Jadi Khatib Syarbini dia syarat katanya untuk nak sah harus menanggung tu jangan apa dia? Jangan dua benda tu, mishaf dengan benda lain tu jangan bersentuh.
Jangan bersentuh. Jadi maknanya kalau kita isi dalam begnya, benda lain kita isi dalam di suatu tempat, misal tu kita letak kat poket dia ke masal, jadi tak bersentuh lah. Khilaf bagi Syekh Ibn Hajar, katanya maka jika bersentuh mishaf dan mata benda, maka padanya tafsil menanggungkan dia. Jadi maksudnya Syekh Ibn Hajar katanya tak mengapa. Sebab kalau kita isikan baju dan mishaf dalam satu beg, maka kalau nak menceraikan tak bagi bersentuh, satu kesusahan lah pula. Lebih-lebih laginya beg kitanya tidak besar sangat. Jadi mana kalau bersentuh dua benda tu tak mengapalah, kira katanya qasad nak menanggungkan apa? Qasad nak menanggungkan barang lain ke qasad nak menanggungkan mishaf. Walaupun dua tu bersentuh sekalipun. Maka padanya tafsil wakah tak betul dia. Khilaf bagi Syekh Ibn Hajar, katanya maka jika bersentuh mishaf dan mata benda, maka padanya tafsil menanggungkan dia. Tafsil menanggung akan dia akan mishaf serta mata benda. Begitu ya? Dah betul. Maka jika qasad jadi Syekh Ibn Hajar tu dia katanya kalau bersentuh, kalau bersentuh benda lain dengan mishaf tu dalam tanggungannya, dalam beg atau dalam kertas ke apanya, maka jika dikosak akan mata benda, hanya. Jadi dia kosak nak bawa, nak menanggung mata benda saja. Tidak kosak akan menanggungkan mishaf. Walaupun mishaf ada berserta dengan benda itu sekalipun. Maka jika dikosak menanggung. Kosak tujuh. Nah, akan mata benda hanya mata benda sahaja. Jadi kita bawa, kita kosak. Ingat katanya kita bawa baju. Ingat katanya kita kalau baju, ada mishaf. Ingat katanya bawa baju saja. Tak ada ingat katanya tidak kosak, tidak sengaja nak menanggung mishaf. Satu masalah, satu rupa. Atau tiada kosak suatu. Atau tiada qasad suatu. Mana tidak qasad mata benda, tidak qasad mishaf. Atau tiada qasad suatu, yakni tiada qasad mata benda, tiada qasad suatu. Atas yang diiktimad oleh Syekh Islam. Maka jika dikosak Quran hanya, maka iaitu haram. Atau dikosatkan keduanya, mata benda dan Quran. Demikian juga haram juga atas yang diiktimad oleh Syekh Ibn Hajar pada syarah Irsyad dan Khatib. Khilaf bagi Syekh Ramli, katanya harus juga. Jadi dia menyelangi dengan sebut khilaf tu susah. Jadi kita begini ya.
masalahnya dalam satu tanggungan, maka sekiranya kalau bersentuh mishaf dengan benda lain. Biasanya bersentuhlah kalau kita isikan mishaf dalam beg, masalah bersama dengan baju. Baju kita letak sebelah bawah, sebelah atas tu kita letak mishaf. Artinya kalau beg yang itu tepi sebelah ni baju, tepi sebelah lagi mishaf masalah. Maka memang dua benda tu bersentuh. Maka mengikut qasad ke tidaknya, maka dia adanya 4 kelakuan. Dia qasad menanggung tu, masalah qasad menanggungkan yang mana, qasad ke tidak, maka dia ada 4 kelakuan. 4 rupa. 4 kelakuan, 4 rupa. Satunya kita ambil balik yang dulu. Jadi 4 ni kita ingat begini. Ada qasad dan tiada qasad. Kita bagi 2 dulu. Ada qasad dan tiada qasad. 2. Ada qasad dan tiada qasad. Ada qasad dan tiada qasad. Maka yang tiada qasad tu, jadi satunya tiada qasad. Mana pada menanggung dia. Tiada qasad pada menanggungnya. Maknanya tiada qasad, mana tidak qasad menanggung mishaf, tidak qasad menanggung mata benda. Itu mana tiada qasad. Tiada qasad maknanya tiada qasad menanggung mishaf, juga tiada qasad menanggungkan mata benda. Itu yang tiada qasad. Masalah tiada qasad maknanya tiada qasad menanggung mishaf, tiada qasad menanggung mata benda. Tapi kalau tanya dia bawa ke tidak, dua-dua tu ada bawa, ada menanggung. Kat dalam beg dia tu ada mishaf, ada baju. Kat dalam beg dia tu ada mishaf, ada baju. Tetapi kalau tanya qasad yang mana, nak bawa yang mana, tak tahu. Tak menentu kata baju, tak menentu kata mishaf. Tu mana katanya tidak ada qasad mana-mana. Mana tidak qasad menanggung mishaf, tidak juga qasad menanggungkan baju. Padahal kedua-dua itu ada dalam beg dia. Itu tiada qasad. Dan pulanya masalah ada qasad. Ada qasad. Ada qasad itu terbahagi kepada 3. Ada qasad. Ada qasad itu terbahagi kepada 3. Ada qasad, tapi ada qasad itu terbahagi kepada 3. Satu, qasad menanggung mishaf sahaja. Qasad menanggung mishaf saja, tidak mata benda. Itu satu, qasad menanggung mishaf saja, tidak mata benda.
Dua, dua, kosat, satu apa? Satu kosat mishaf tadi ya. Dua, kosat mata benda sahaja. Kosat mata benda saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, kosat mata benda dan mishaf. Kosat mata benda dan mishaf. Kosat mata benda dan mishaf. Mana kosat kedua-dua? Kosat kedua-dua. Maka rupanya 4 rupa semua. Jadi kesemuanya 4 rupa. Maka 4 rupa ni kata, nanti kita nak ulang balik sekali lagi ya. Kata Syekh Ibn Hajar, pada tempat tiada harus daripada 4 surah ini melainkan kosat mata benda hanya. Mata benda saja. Mata benda saja yang mana? Rupa yang kedua daripada 3 kosat. Jadi yang harusnya mengikut kata Syekh Ibn Hajar, pada tempat yang tiada harus, maknanya tempat yang haram. Masalah yang haram tu ialah, jadi masalahnya kitanya 4 rupa, 4 masalah. 4 masalahnya ialah masalah tiada kosat mana-mana. Jadi kita ulang sekali lagi. Jadi 4 rupa, 4 masalah. Satunya kita susun bilangan semula. Susun bilangan sekali lagi. Satunya tiada kosat mana-mana. Tidak kosat mishaf, tidak kosat mata benda. 1. 2. Kosat mishaf sahaja. 2. Kosat mishaf sahaja. 3. Sekali lagi. Satu tu ialah tiada kosat mana-mana. 2 ialah kosat mishaf sahaja. 3 ialah kosat mata benda sahaja. 4. Kosat kedua-dua. Begitu. Sekali lagi. 1. Tiada kosat mana-mana. 2. Kosat mishaf sahaja. 3. Kosat mata benda sahaja. 4. Kosat kedua-dua. Mishaf dan mata benda. Maka dia katanya, kata Syekh Ibn Hajar, tempat yang tiada harus daripada 4 surah ini, tempat yang tiada harus, dari tempat yang tiada harus menanggung daripada 4 surah ini melainkan kosat mata benda saja. Masalah kosat mata benda saja tu ya.
Dan yang 3 surah lagi, dan yang 3 surah yang lain itu haram. Jadi kalau tiada qasad mana-mana, haram menanggung. Qasad mishaf saja pun haram menanggung. Qasad kedua pun haram menanggung. Yang tak jadi haramnya ialah qasad mata benda saja, itulah yang tidak haram. Tapi dia ada khilaf lagi di situ. Nanti kita ulang balik. Maka kita akan ulang balik pada katanya maka jika bersentuh mishaf dan mata benda. Kita ambil di situ. Maka jika bersentuh mishaf dan mata benda, maka padanya tafsil. Kita akan sambung di situ. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا وكفر أجر عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستعين كما قرأنا وما حفظنا وما سمعنا وتردد علينا وافتح يدينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih, Abah. Assalamualaikum.